Assalamualaikum. Hai semua. Sekali lagi bersama dengan Cikgu Fiza. Khas untuk anak-anak Sains SPM 2021, Cikgu kongsikan pada hari ini revisi ekspres untuk menjawab soalan 11 iaitu soalan amali, soalan eksperimen dengan menggunakan soalan daripada Negeri Terengganu, Negeri Perlis dan juga Negeri Kelantan untuk siri yang pertama ini. Semoga perkongsian cikgu ini dapat membantu anak-anak semua mendapat skor yang lebih baik dalam Sains SPM pada 14 Mac nanti. Okey, jom sama-sama kita mulakan. Kita mulakan dengan kertas yang pertama daripada Negeri Terengganu. Okey, seperti biasa, soalan 11 akan bermula dengan rangsangan. Dan untuk soalan daripada Negeri Terengganu, bahan rangsangannya adalah dialog. Okey, jadi apabila mendapat sahaja soalan, murid-murid perlu membaca soalan dengan teliti dan perlu mengenal pasti PM dan juga PB. Pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas daripada dialog yang diberi untuk kita menjawab soalan A dan soalan B. Pernyataan masalah dan juga hipotesis untuk soalan 11A dan 11B memerlukan anak-anak semua mengenal pasti PM dan PB daripada situasi yang telah pun diberi dalam soalan. Jadi, berdasarkan dialog yang telah pun diberikan ini, kita dapat mengenal pasti PM-nya itu pemboleh ubah dimanipulasi ialah antibiotik. Okey, antibiotik berkepekatan tinggi, antibiotik berkepekatan rendah. Bermaksud pemboleh ubah dimanipulasi ialah kepekatan antibiotik. Kita gunakan dua kepekatan yang berbeza. Okey, manakala untuk PB-nya ialah pemboleh ubah bergerak balasnya ialah pertumbuhan bakteria. Okey. Jadi, apabila kita telah pun mengenal pasti PM dan PB, tiada masalah untuk kita menulis pernyataan masalah dan juga hipotesis daripada rangsangan yang telah pun diberikan. Okay, jadi, pernyataan masalah untuk soalan ini ialah, adakah antibiotik berkepekatan tinggi lebih berkesan menghalang, membunuh, merencat pertumbuhan bakteria? Boleh guna mana-mana istilah dekat sini. Okey, untuk pernyataan masalah mestilah bermula dengan kata tanya, adakah? Okey, dan mesti berakhir dengan tanda soal. Itu adalah cara untuk menjawab pernyataan masalah. Mestilah dalam bentuk soalan. Apabila sudah pun ada pernyataan masalah, pelajar perlu menulis hipotesis. Hipotesis sebenarnya adalah jawapan kepada pernyataan masalah. Okey, jadi hipotesisnya ialah apabila antibiotik berkepekatan tinggi, pertumbuhan bakteria akan terhalang. Cara yang pertama. Ataupun cara yang kedua, semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin rendah pertumbuhan bakteria. Jadi pelajar boleh pilihlah mana-mana hipotesis yang lebih senang untuk ditulis. Okay, itu adalah hipotesis. Seterusnya untuk soalan C. Untuk soalan C ini, pertama sekali pelajar perlu baca soalan dengan teliti dan perlu kenal pasti radas dan bahan daripada soalan. Okey, contohnya untuk soalan daripada Negeri Terengganu ini, bahan dan radas yang diberikan adalah agar-agar nutrien, kultur bakteria, ceper, antibiotik berkepekatan tinggi, ceper, antibiotik berkepekatan rendah, pita cellophane dan juga piring Petri. Okey, itu adalah radas dan bahan. Daripada radas dan bahan yang diberikan ini, pelajar perlu menjawab soalan tujuan, pemboleh ubah, prosedur dan juga penjadualan data. Okey, untuk tujuan eksperimen, perlu masukkan PM dan juga PB. Pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, bermaksud selepas pelajar mengenal pasti radas dan bahan, perkara yang kedua yang pelajar perlu ambil perhatian ialah perlu mencari PM dan juga PB. Okey, untuk soalan ini tiada masalah sebab PM dan PB untuk soalan A dan B sebenarnya sama dengan PM dan PB bagi soalan C. Okey, jadi untuk tujuan eksperimennya, terus kita boleh tulis untuk mengkaji hubungan antara kepekatan antibiotik dengan pertumbuhan bakteria. Ataupun untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Pelajar boleh pilihlah mana-mana yang lebih senang untuk ditulis. Maksudnya untuk mengkaji hubungan antara PM dan PB. Ataupun untuk mengkaji kesan PM terhadap PB. Itu cara penulisan bagi tujuan eksperimen. Okey, pemboleh ubah. Seperti biasa ada 3 pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan juga dimalarkan. Sekiranya soalan hanya menyatakan
senaraikan pemboleh ubah tiada masalah. Pelajar boleh senaraikan ketiga-tiga pemboleh ubah walaupun markahnya cuma 2. Ataupun mungkin soalan minta dimanipulasi ataupun bergerak balas. Jadi pelajar kena tengok, kena alert pada soalan. Okey, jadi untuk pemboleh ubah dimanipulasi ke perkataan antibiotik, pemboleh ubah bergerak balas adalah pertumbuhan bakteria ataupun luas kawasan jernih. Manakala pemboleh ubah dimalarkan adalah jenis bakteria ataupun saiz ceper. Okey, untuk pemboleh ubah bergerak balas, tiada masalah untuk pelajar gunakan pertumbuhan bakteria ataupun luas kawasan jernih. Tetapi, semasa menulis prosedur, kita kena pilih pemboleh ubah bergerak balas yang kita nampak dalam eksperimen tersebut. Jadi, yang kita boleh guna untuk prosedur ialah luas kawasan jernih. Sebab kita nampak luas kawasan jernih tersebut, kita boleh ukur berapa sentimeter. Itu maksudnya yang kita boleh nampak. Okay. Seterusnya prosedur. Lukiskan semua radas dan bahan yang telah pun diberi dalam soalan. Ada agar-agar nutrien, ada kultur bakteria, ceper, antibiotik, pitaselofan. Okey, gambar yang pertama untuk kepekatan antibiotik tinggi, gambar yang kedua untuk kepekatan antibiotik rendah. Lukiskan sahaja. Daripada gambar ni pun sebenarnya telah pun memberikan beberapa markah kepada pelajar. Okey. Selesai lukis gambar, ini cara paling senang, lukis gambar. Okey, dan selesai gambar, seperti biasa bila melibatkan piring Petri, kita perlu tutup dengan pitaselofan, perlu terlangkupkan dan radas kita biarkan selama 3 hari dalam almari gelap. Mesti ada waktu dia, ada masanya, jangka masanya 3 hari dalam almari gelap. Bila melibatkan bakteria, mesti ada masa dan juga kawasan gelap. Okey, dan perhatikan dan rekodkan luas kawasan jernih. Yang ni yang cikgu maksudkan tadi. Untuk pemboleh ubah bergerak balas, perhatikan dan rekodkan pemboleh ubah bergerak balas. Luas kawasan jernih ini mestilah pemboleh ubah bergerak balas yang kita boleh nampak dalam eksperimen. Okey, dan untuk penjadualan data, terus kita ambil daripada PM dan PB. PM-nya ialah kepekatan antibiotik, satu tinggi dan satu lagi rendah. Okey, manakala untuk luas kawasan jernih, mesti ada unit CM2 ni. Okey, dan ruangan untuk pemboleh ubah bergerak balas ini biarkan kosong. Okey, senangkan anak-anak untuk skor soalan 11, soalan eksperimen ini. Okey, kita teruskan pula dengan soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ialah soalan daripada negeri Perlis. Okey, ini situasi yang telah pun diberikan. Gambar yang diberi rangsangannya ialah susu. Susu segar yang disimpan dalam peti sejuk, masih dalam keadaan elok. Okey, ini contoh. Susu segar disimpan dalam almari, berbau busuk. Okey, ini adalah rangsangan yang diberikan berkaitan dengan susu, sama ada susu tersebut kekal segar ataupun susu tersebut menjadi busuk. Okey, jadi susu tadi, gambar susu ini kita perlu masukkan dalam pernyataan masalah dan juga hipotesis. Kerana pernyataan masalah dan hipotesis ini bergantung kepada rangsangan yang diberikan. Rangsangan yang diberikan adalah susu. Okey, jadi untuk pernyataan masalahnya, sama ada pelajar boleh tulis, adakah susu segar cepat rosak jika disimpan dalam almari ataupun suhu bilik lah? Ataupun adakah susu segar tidak cepat rosak jika disimpan dalam peti sejuk ataupun suhu rendah? Maksudnya, pernyataan masalah ini mestilah berkaitan dengan susu, sama ada rosak ataupun tidak cepat rosak. Okey, masih lagi bermula dengan kata tanya adakah dan berakhir dengan tanda soal. Itu adalah pernyataan masalah. Boleh pilih sama ada nak pilih susu segar cepat rosak ataupun tidak cepat rosak. Okey, dan untuk hipotesis bergantung kepada pernyataan masalah yang kita tulislah. Okey, contohnya kalau kita tulis tadi susu segar rosak, kenapa rosak? Okey, susu segar berbau busuk dan basi jika disimpan di dalam almari. Ada PM dan PB-nya dekat situ. Okey, ataupun susu segar berada dalam keadaan yang elok jika disimpan dalam peti sejuk. Ada PM dan PB. Okey, seterusnya. Soalan C. Berdasarkan situasi yang diberi, lagi sekali untuk soalan C ini, pelajar-pelajar perlu gariskan, perlu highlightkan radas dan bahan yang telah pun diberikan. Okey, jadi dalam soalan ini telah pun diberi 2 tabung uji.
bubur nutrien, larutan kultur bakteria, almari dan peti sejuk. Bila tengok almari dan peti sejuk, pemboleh ubah dimanipulasi untuk eksperimen ini sebenarnya adalah suhu. Jadi kita kena gunakan untuk menjawab soalan 1, 2, 3, 4 ini, PM-nya adalah suhu. Yang kita ubahkan dia adalah suhu, almari dan juga peti sejuk. Okey, manakala untuk pemboleh ubah bergerak balas, berkaitan dengan bakteria, bila tengok ada perkataan kultur bakteria, mestilah berkaitan dengan pertumbuhan bakteria. Jadi, setelah kita mengenal pasti PM dan PB, tujuan eksperimen kita pada hari ini adalah untuk mengkaji hubungan antara suhu dengan pertumbuhan bakteria ataupun untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Lagi sekali cikgu ulang, ada dua cara untuk mengkaji hubungan antara PM dan PB ataupun untuk mengkaji kesan PM terhadap PB. Itu adalah tujuan. Pemboleh ubah suhu, sebab tadi kita gunakan almari dan juga peti sejuk, maksudnya yang kita manipulasi adalah suhu. Pemboleh ubah bergerak balas sama ada pertumbuhan bakteria, manakala untuk prosedur nanti kita boleh gunakan kekeruhan bubur nutrien ataupun keadaan bubur nutrien, manakala pemboleh ubah dimalarkan adalah jenis bakteria ataupun isi padu bubur nutrien, mana-manalah yang sama. Okey. Jadi untuk prosedur, pelajar lukiskan sahaja semua radas yang diberikan, radas dan bahan yang diberikan, ada bubur nutrien, ada kultur bakteria. Okey, dua situasi yang berbeza, satu dalam almari, satu dalam peti sejuk, maksudnya suhu tadi. Kita gunakan dua suhu yang berbeza, kita manipulasikan suhu tadi, almari dan juga peti sejuk. Okey, selepas lukis gambar, seperti biasa, eksperimen yang melibatkan bakteria, kita perlu biarkan kedua-dua tabung uji selama 3 hari di tempat gelap. Mana-mana eksperimen yang melibatkan bakteria mesti ada masanya berapa hari. Mesti di tempat gelap. Okey, dan yang kedua, perhatikan dan rekodkan sama ada kekeruhan ataupun keadaan bubur nutrien. Tak boleh tulis, perhatikan dan rekodkan pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria kita tak nampak. Yang kita nampak ialah kekeruhan ataupun keadaan bubur nutrien. Ini untuk prosedur. Okey, jadi kita dah ada PM dan PB tadi, maka bolehlah kita tulis penjadualan data. PM kita adalah suhu. Mesti ada unit. Mesti ada kuantiti yang ada unit, wajib tulis unit, darjah Celsius. Suhu bilik 37, suhu peti sejuk 5. Kita tulis dekat sini suhu. Jangan sesekali tulis suhu, dekat sini pelajar tulis suhu, tapi dekat bawah anda tulis almari peti sejuk. Salah. So, suhu 37 ataupun suhunya 5 dan pemboleh ubah bergerak balas adalah kekeruhan ataupun keadaan bubur nutrien. Yang ini yang kita perhatikan, yang kita nampak. Okey. Selesai. Dua soalan daripada Negeri Terengganu dan Negeri Perlis. Kita teruskan dengan satu lagi soalan daripada Negeri Kelantan. Okey, ini soalan daripada Negeri Kelantan. Seperti biasa, pelajar baca maklumat yang diberi, bahan rangsangan yang diberi, satu petikan. Seorang nelayan mendapati tangkapan ikan yang banyak di musim pandemik COVID-19. Menghadapi masalah kerana tiada pembeli yang datang membeli. Ikan yang telah ditangkap akan menjadi rosak jika tidak dijual dengan segera akibat tindakan oleh mikroorganisma. Untuk mengelak daripada kerugian, beliau telah memproses ikannya menjadi ikan kering supaya boleh disimpan lama dan juga boleh dijual secara atas talian. Ini kerana ikan kering mempunyai tahap kelembapan berbeza dengan ikan biasa. Itu adalah stimulus, rangsangan untuk soalan ini. Okey, jadi daripada soalan, pelajar perlu kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas daripada situasi yang diberi. Jadi yang kita manipulasi dekat sini ialah ikan kering dan juga ikan biasa ataupun ikan basah ataupun ikan segar. Itu yang kita manipulasi. Satu kering, satu lembab situasinya. Okey, dan yang bergerak balas untuk eksperimen ini ialah sama ada kita nak tengok ikan tadi rosak ataupun tidak. Dimanipulasi ikan kering ataupun ikan lembab ataupun ikan segar ataupun ikan biasa. Manakala yang kita nak tengok boleh ubah bergerak balasnya sama ada ikan tersebut segar ataupun rosak. Jadi untuk tulis pernyataan masalah dan juga hipotesis mestilah masukkan
kedua-dua elemen ini. Contohnya, kita boleh tulis, adakah ikan basah cepat rosak? Adakah ikan kering lambat rosak? Ataupun boleh juga ditulis, adakah kelembapan mempengaruhi pertumbuhan bakteria? Kelembapan ini merujuk kepada ikan basah, ikan kering, ikan segar, ikan kering. Okey, pertumbuhan bakteria ini merujuk kepada rosak, cepat rosak ataupun lambat rosak. Okey, jadi kesemua jawapan ini boleh diterima. Manakala untuk hipotesisnya, ikan basah cepat rosak, manakala ikan kering lambat rosak. Ikan basah cepat rosak, manakala ikan kering lambat rosak. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan C. Seperti biasa, soalan C, anak-anak perlu kenal pasti dulu semua radas dan bahan yang diberikan supaya senang untuk kita lukis gambar dan mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, jadi untuk soalan ini telah pun diberikan agar nutrien steril kering, kultur Bacillus subtilis, pica gari, pita cellophane dan juga piring Petri. Okey, jadi pertama sekali, pemboleh ubah dimanipulasi. Apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Jelas dekat sini, satu diberikan agar nutrien steril, satu lagi agar nutrien steril kering. Bermaksud PM kita dekat sini ialah apa? Ialah kelembapan. Satu kering, satu lembap. So, PM kita yang kita manipulasikan ialah kelembapan. Sama ada kering ataupun lembap. Manakala untuk pemboleh ubah bergerak balasnya, seperti biasalah yang berkaitan dengan bakteria ialah pertumbuhan bakteria. Okey, jadi terus kita boleh tulis untuk tujuan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara kesan kelembapan dengan pertumbuhan bakteria. Ataupun untuk mengkaji kesan kelembapan terhadap pertumbuhan bakteria. Mana-mana pun boleh. Itu cara untuk menulis tujuan eksperimen. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi tadi daripada radas yang diberi ialah kelembapan agar-agar nutrien. Satu agar-agar yang kering, satu lagi agar-agar yang lembap. Ini ialah yang dimanipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas ialah pertumbuhan bakteria. Manakala pemboleh ubah bergerak balas yang kita boleh nampak pada eksperimen, dalam eksperimen tersebut ialah keadaan agar-agar nutrien ataupun kehadiran tompok putih. Okey, dan yang dimalarkan sama ada jenis bakteria ataupun isi padu agar-agar nutrien. Mana-manalah yang bersesuaian. Ini adalah untuk pemboleh ubah. Okey, dan untuk prosedur lagi sekali, untuk prosedur mulakan jawapan anda dengan gambar rajah. Biasakan diri anda dengan gambar rajah. Perhatikan radas dan bahan yang diberi, lukis sahaja gambar rajah. Masukkan semua bahan dan radas yang diberikan. Jadi pada gambar rajah ini sudah pun ada kultur bakteria Bacillus, ada agar-agar nutrien yang lembap, ada agar-agar nutrien yang kering. Masukkan semua radas dan bahan yang diberikan. Okey, kemudian seperti biasa, tutup. Bila kita gunakan piring Petri, kita kena tutup dengan pita cellophane dan perlu simpan tempat gelap. Lagi sekali di tempat gelap selama 3 hari. Mesti ada sekurang-kurangnya 3 hari. Okey, dan perhatikan dan rekodkan PB yang kita boleh nampak. PB yang kita boleh nampak ialah keadaan agar-agar nutrien ataupun kehadiran tompok putih. Perhatikan dan rekodkan keadaan agar-agar nutrien ataupun kehadiran tompok putih. Itu adalah prosedur. Okey, dan yang terakhir adalah penjadualan data. Seperti biasa, di sebelah kiri adalah PM, pemboleh ubah dimanipulasi, kelembapan agar-agar nutrien, lembap ataupun kering. Lembap ataupun kering. Manakala untuk pemboleh ubah bergerak balas ialah keadaan agar-agar nutrien ataupun kehadiran tompok putih dan biarkan kosong untuk penjadualan data. Okey, untuk anak-anak semua, kejayaan tidak akan datang tanpa usaha. Juga tidak akan datang tanpa doa. Kejayaan juga tidak akan datang tanpa tawakal. Mesti datang dengan usahanya, dengan doanya, dengan tawakalnya. Okey, jadi itu saja perkongsian cikgu untuk siri yang pertama ini. Saksikan lagi, nantikan perkongsian cikgu untuk siri yang kedua. Good luck, all the best untuk 14 Mac nanti. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.